Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Semalam hujan, alhamdulillah. Pagi ini rasa okey sikit setelah kemarau begitu panjang. Jadi kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan KKQ tingkatan 3 pula pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, marilah kita membaca Ummul Kitab bagi memberkati majlis pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik para pelajar sekalian. Pada pagi ini kita akan masuk kepada nota tingkatan 3 bahagian Ulumul Quran. Secara ringkas sahaja. Jadi kalau nak yang lebih padat lagi, boleh kita baca daripada buku yang telah diedarkan kepada pelajar-pelajar sekalian. Okey. Yang pertama, berkenaan dengan maksud surah. Okey. Surah dari sudut bahasa bermaksud satu tingkatan. Dia satu tingkatan. Satu tingkatan pada satu tingkatan dipanggil surah. Orang Arab lah, dari sudut bahasa, Arab. Dari sudut istilah, sudut istilah ni bermaksud, dari sudut istilah bermaksudnya ialah berkenaan dengan pelajaran kita ni. Apa-apa sahaja maksud, kalau kita nak tengoklah dari sudut istilah. Dari sudut bahasa bermaksud bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Orang-orang Arab pakai perkataan surah tu untuk apa? Jadi kita dalam pelajaran KKQ, kita tengok maksud surah dari sudut istilah. Ni yang penting. Okay. Surah dari sudut istilah bermaksud himpunan ayat Al-Quran yang berasingan daripada ayat yang lain, serta mempunyai pembuka dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah mempunyai penutup dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 ayat di dalamnya. Okey. Jadi kita ulas satu-satu lah. Dari sudut istilah, surah bermaksud himpunan ayat Al-Quran yang berasingan daripada ayat yang lain. Jadi surah ni ialah satu himpunan ayat. Satu himpunan ayat Al-Quran. Bukan setakat satu ayat sahaja. Dia ada lebih daripada satu ayat. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Contohnya dalam suratul Asri. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Satu ayat. Innal insana lafi khusr. Satu ayat lagi. Jadi 2 ayat dah. Lepas tu, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Jadi 3 ayat tersebut dikumpulkan, digabungkan menjadi satu surah. Nama surah Al-Asr. Begitu juga dengan surah-surah yang lain. Ada yang 4 ayat, ada 5 ayat, ada yang 6 ayat, ada yang beratus-ratus ayat. Macam suratul Baqarah ada 286 ayat. Surah paling panjang sekali dalam Al-Quran. Jadi dia satu himpunan ayat yang berasingan. Satu ayat sampai habis 286. Namanya ialah suratul Baqarah. Telah ditetapkan. Tak boleh ubah-ubah dah. Kau nak ubah ayat lain masuk surah Baqarah, tak boleh. Dia mesti ayat tersebut sahaja. Sambung. Serta mempunyai pembuka dengan basmalah. Ada pembuka dengan basmalah. Cuba buka Al-Quran tengok. Depan surah Fatihah ada tak? Ada bismillah. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim lah.
Surah Baqarah, ayat pertama. Sebelum ayat pertama tu ada tulis bismillah tak? Ada. Ali Imran ada. An-Nisa ada. Semua surah ada dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Dia ada kecuali. Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah duduk di mana? Duduk selepas suratul Anfal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal. Kalau tak silap ustaz lah. Lepas surah Al-Anfal tu, barulah surah At-Taubah. Jadi hujung surah Al-Anfal tu habis ayat, lepas tu masuk surah At-Taubah, tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Okey. Lepas tu mempunyai penutup. Ada penutup. Penutup apa? Penutup lah, penutup ayat, hujung ayat tu. Dipanggil penutup lah. Dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 ayat di dalamnya. Sekurang-kurangnya 3 ayat di dalamnya. Apa dia sekurang-kurang 3 ayat? Surah Al-Asri. Itu surah paling pendek. Surah paling pendek. Itu juga dengan surah An-Nasri. Surah An-Nas pun pendek juga, 3 ayat kan. Bukan. Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Surah An-Nasr ada 4 ayat kot. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, 1 ayat. Fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey, habis. Jadi surah ialah himpunan ayat Al-Quran. Ini yang pertama, yang berasing pada ayat lain, serta mempunyai pembuka dengan basmalah. Ini yang kedua. Kecuali surah At-Taubah. Yang ketiga, mempunyai penutup. Yang keempat, dan sekurang-kurangnya 3 ayat di dalamnya. Ini yang kelima. Ingatlah yang ini. Seterusnya, bagaimanakah dinamakan surah-surah Al-Quran? Nama surah apa? Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Itu semua surah-surah tersebut, siapa yang bagi nama? Surah-surah dalam Al-Quran dinamakan secara tauqifi, iaitu susunan yang diperintahkan, diwahyukan daripada Allah. Tetaplah, Allah tetap dah daripada Allah tu, tetap dah. Yang ni surah dia surah Al-Baqarah. Yang ni surah dia surah Ali Imran. Ni An-Nisa, ni surah Al-Kafirun, ni surah An-Nasri, ni surah. Semua surah-surah tersebut ditetapkan oleh Allah. Tak boleh nak ubah-ubah kot lah. Nanti ulama kata, ni surah ni sesuai, kita buat surah. Ayat-ayat surah Nuh tu kita kumpul semua. Ayat-ayat berkenaan dengan Nabi Nuh. Contoh. Nabi Nuh, Nabi ada dalam surah-surah yang lain. Bukan ada surah Nuh saja. Dalam surah yang lain juga ada cerita pasal Nabi Nuh. Seperti surah Al-Anbiya. Cerita berkenaan Nabi-Nabi. Contoh macam surah Ibrahim. Kita kumpul saja. Semua ayat-ayat berkenaan Nabi Ibrahim, kita buatlah surah Ibrahim. Tak. Bukan semua ayat berkenaan dengan Nabi Ibrahim ada di dalam surah Ibrahim. Bukan semua, tak semua. Jadi susunan tu kita tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut kata Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Tak. Diletakkan di mengata tempat. Kadang-kadang cerita-cerita pasal Nabi lain ada Nabi Ibrahim bukan dalam surah Ibrahim. Dan surah Ibrahim ada cerita pasal lain yang bukan berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nama surah Ibrahim Allah yang tentukan.
Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama dia apa? Nama dia, gelaran dia Tauqifi. Ingat ni, Tauqifi. Seterusnya ialah berapakah bilangan surah dalam Al-Quran? Surah dalam Al-Quran ada dua pendapat. Yang pertama 114 surah dan yang ketiga yang kedua ialah 113 surah. Beza berapa surah? Beza satu surah. Beza tang mana agak-agak? Beza tang Al-Anfal Taubah itulah. 114 surah, jumhur ulama kata ada 114 surah dengan mengasingkan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Diasingkan. Surah Anfal satu surah, surah Taubah satu surah. Macam kita ambil sekarang ni. Kita dalam Quran kita sekarang ni ada 114 surah. Tapi bagi Mujahid seorang ni, Imam Mujahid, bukan setakat orang yang biasa-biasa ni. Orang biasa-biasa tak masuk dalam buku. Pendapat kita tak masuk dalam buku. Nak kata berapa? Tak boleh. Imam Mujahid bukan calon-calon orang juga ni. Orang yang hebat. Dia kata apa? 113 surah. Beza tak mana? Beza tak? Dia kata surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah tu masuk sekali. Sebab itu tidak ada pemisah. Antara surah Al-Anfal tidak ada pemisah. Pemisah apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Tu sambung. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah antara ayat terakhir surah Al-Anfal dengan ayat pertama surah At-Taubah. Oleh sebab itu, Imam Mujahid kata, pendapat dia kata hanya 113 surah sahaja di dalam Al-Quran. Betul tak pendapat dia? Betul pendapat dia. Kalau tak betul kita tak mengaji. Ni pendapat dia. Tapi yang paling diterima oleh ulama ni, jumhur ulama kata, kebanyakan ulama kata 114 surah. Okey. Seterusnya, adakah surah-surah dalam Al-Quran dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang tertentu? Sudah pasti jawapannya ya, sudah tentu dibahagikan. Semua surah-surah Al-Quran dibahagikan atau dikelompokkan kepada 4 bahagian mengikut kata-kata ulama. Ulama ni bukan ulama saja-saja. Ini ulama yang mengkaji Al-Quran, bukan ulama yang tidak mengkaji Al-Quran. Dalam Islam ada banyak ulama. Ulama fiqh kenaan dengan ibadat. Ulama ulama tauhid, yang bijak, yang pakar dalam bahagian ilmu tauhid. Ulama bahagian tasawuf, ulama bahagian bacaan Al-Quran, tajwid, ulama bahagian tarannum, ulama bahagian macam-macam ulama. Yang ni mengikut pendapat ulama bahagian yang mendalami dalam bahagian ayat-ayat Al-Quran. Dia kata 4. Yang pertama At-Tiwal. Ini yang pertama. Yang kedua Al-Mi'in. Yang ketiga Al-Mathani. Dan yang keempat okey. Yang keempat ialah Al-Mufassal dan ataupun Al-Muhkam. Mufassal ni dengan muhkam ni dia ada dua nama. Sama ada Al-Mufassal ataupun Al-Muhkam. Ulang kali lagi. At-Tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani, Al-Mufassal atau Al-Muhkam. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama surah At-Tiwal. At-Tiwal dalam kelompok yang pertama, iaitu kumpulan surah-surah yang paling panjang yang mengandungi lebih daripada 200 ayat. Okey. Apa dia? Suratul Baqarah. Yang kedua Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal. Al-Anfal ada pendapat kata masuk sekali dengan surah
At-Taubah. Ada yang kata tidak termasuk. Ingat 6 ni tak apalah. Nah. Ini surah yang berturutan sahaja. Mula dengan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal. Al-Anfal baru At-Taubah. Okay. Yang kedua, surah-surah Al-Mi'in. Tadi apa dia? At-Tiwal. Yang kedua Al-Mi'in. Iaitu kumpulan surah-surah yang mengandungi lebih daripada 100 ayat. Atau hampir 100 ayat. Tadi berapa ayat? Tadi dekat-dekat 200 ayat. Tidak? Okey. Surah Al-Mi'in ialah kumpulan surah-surah yang mengandungi lebih daripada 100 ayat atau hampir 100 ayat. Bermula daripada surah Hud sehinggalah surah As-Sajadah. Yang ketiga, surah-surah Al-Masani, iaitu kumpulan surah-surah yang mengandungi kurang daripada 100 ayat. Ambil daripada suratul Ahzab hinggalah kepada surah Qaf ataupun Al-Hujurat. Okay. Yang keempat, surah-surah Al-Mufassal ataupun Al-Muhkam tadi itu, iaitu kumpulan surah-surah yang pendek mula daripada surah Qaf atau Hujurat hingga surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nas. Okay. Surah-surah Mufassal ataupun surah Muhkam tadi itu terbahagi kepada 3 pula. Diperbahagi daripada surah Qaf tadi itu sampai surah An-Nas, dia bahagi 3. Yang pertama, dia bahagi yang panjang ni, yang panjang daripada surah Qaf sampai An-Naba. An-Naba ni juzuk 30 lah. Yang kedua daripada surah An-Naba sampai Ad-Duha. Yang ketiga pendek daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Okay, ingatlah. Okay. Terusnya, adakah tertib surah atau susunan surah juga tauqifi, ditentukan oleh Allah? Kalau tadi nama-nama Al-Quran tu tauqifi, yang ni tertib pula susunan surah. Sunan tu, susun tu, siapa dulu siapa belakang tu. Okay. Dia ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak tauqifi. Yang kedua, tauqifi pada semua surah. Dan yang ketiga, tauqifi kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah. Imam Malik dan Qadhi Abu Bakar, dia kata tidak tauqifi, bermaksud tidak ditentukan. Yang kedua, tauqifi pada semua surah, semuanya ditentukan susunan dia. Pendapatnya ialah Abu Bakar Al-Anbari dan Abu Ja'far An-Nuhas. Dan yang ketiga, tauqifi kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah, oleh Imam Baihaqi dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semua pendapat ni betul tak? Semua pendapat ulama adalah betul kerana mereka membuat kajian masing-masing. Pendapat sahaja tidak mengganggu kedudukan surah-surah dalam Al-Quran. Walaupun dia kata tidak tauqifi, Imam Malik contohnya kata tidak tauqifi, lepas tu nak ubah balik Al-Quran, tidak akan berubah dah. Al-Quran akan tetap macam tu juga. Tidak boleh diubah-ubah. Yang kedua, tauqif semua surah ke. Yang ketiga, tauqifi kecuali surah Al-Anfal dan Taubah. Jadi kita nak ubah balik Al-Anfal, Taubah, tak boleh diubah dah. Al-Quran akan tetap macam tu sahaja. Pendapat macam mana pun, walaupun buat kajian macam mana pun, itu adalah pendapat semata-mata. Okay. Maksudnya ialah
jelaskan hikmah. Apa dia hikmah ditentukan surah Al-Quran? Sebab apa? Ada surah-surah tertentu. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Hujurat, surah apa lagi? Surah Qaf, surah Al-Kafirun, surah Ad-Duha, surah Az-Zalzalah. Nama-nama surah tu, sebab apa ada nama-nama surah tu? Sebab apa ada surah-surah tersebut? Sebab apa tak gabung terus Al-Quran? Al-Quran terus mula daripada ayat pertama surah Baqarah tu, tak nama surah dah, terus mula ayat sampai habis surah An-Nas, tak ada berasing-berasing dah. Sebab apa? Yang pertama, supaya mudah untuk mempelajari dan menghafaz Al-Quran. Contoh, okey, kalau kita nak tengok daripada ayat awal sampai ayat akhir, nak hafal mana-mana satu, macamlah kita disuruh hafal surah Baqarah saja. Contoh, hafal surah Yasin saja. Berapa ramai boleh hafal? Kita katalah, okey, nah ini hafal ayat pertama, esok hafal ayat kedua, seterusnya hafal ayat ketiga, keempat, lima, sampai ayat ke-83. Mampukah? Tak mampu. Sebab surahnya panjang. Bayangkan kalau sekiranya tak ada ditentukan surah daripada mula awal ayat Al-Quran sampai habis ayat Quran, daripada awal depan tu sampai habis. Mula ayat, contoh ayat pertama surah Baqarah sampai habis surah An-Nas. Nak hafal? Tak ada tentukan surah-surah mana-mana. Lagi kita rasa berat. Cuba kita tengok surah pendek. Macam surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Ikhlas. Sebab apa kita boleh hafal surah-surah tersebut? Sebab surah tu pendek. Pendek dan kita mudah menghafal. Siapa hafal surah pendek, lepas tu boleh hafal surah panjang sikit. Ambil surah Ad-Duha, An-Nazi'at, Al-Waqi'ah, panjang lagi, Al-Luqman, Ar-Rahman. Makin panjang sampai surah Yasin, surah Sajadah, surah apa lagi? Surah Al-Mulk, sampai habis surah yang paling panjang sekali, surah Al-Baqarah. Jadi kita hafal sikit demi sikit, sikit demi sikit. Kita rasa syok lah sebab hafal, aku habis dah satu surah, aku habis dah hafal satu surah. Ni tidak, hafal Quran, habis dah hafal Quran, tak habis lagi, ayat dia panjang sangat. Kan? Yang kedua, supaya dapat membuktikan Al-Quran membicarakan banyak perkara di dalamnya. Kalau buku Quran tak ada surah apa-apa, jadi kita nak cerita tambah. Ni kita ada 114 surah. Dia ada apa? Surah Al-Baqarah, surah lembu, cerita pasal lembu. Sebahagiannya lah, bukan satu Quran tu, satu surah Baqarah 286 ayat tu cerita pasal lembu. Tak. Hanya sebahagian sahaja, sikit sahaja dia cerita pasal lembu. Hal lain tu cerita pasal lain lah. Banyak cerita pasal lain. Macam surah An-Nas cerita pasal orang, itu tahulah. Surah Al-Ikhlas cerita pasal ikhlas, sifat-sifat ikhlas. Cerita pasal apa lagi? An-Nasri, pertolongan Allah. Jadi bila sebut surah-surah kita boleh bayang. An-Nahlu, cerita pasal lebah, ada cerita pasal lebah dalam tu. An-Namlu, cerita pasal semut, ada cerita pasal semut dalam tu. Boleh sebutlah, ada nama surah tersebut. Surah Maryam, cerita pasal Maryam. Surah Ibrahim, Nuh, Yusuf. Surah, banyak nama-nama surah, sampai 114 surah. Jadi banyak benda yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi buktilah bahawa Al-Quran membicarakan banyak perkara di dalamnya. Okey. Seterusnya. Nak habis hari ni, tak lama dah. Ada berapa surah, berapa slide? Ada 2 slide lagi. Berapakah bilangan perkataan ataupun kalimah dalam Al-Quran?
Bilangan perkataan. Ini pun ulama kira. Perkataan atau kalimah dalam Quran ulama dipanggil ulama adat, ulama yang mengkaji bilangan. Nah, kalimah dalam Al-Quran, perkataan dalam Al-Quran. Contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Contoh. Ada kita kira. Kita sendiri pun kita tak kira. Ulama adat dalam Al-Quran ni dikira. Ada dua pendapat. Yang pertama, 77,439 kalimah di dalam Al-Quran. Yang kedua, 77,437 kalimah di dalam Al-Quran. Beza berapa? Beza dua kalimah sahaja. Dahsyat. Mereka kira mereka tu 77,439 perkataan di dalam Al-Quran oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain. Manakala 77,437 oleh Fadlu bin Syazan daripada Atha bin Yasar. Bukan jalan-jalan orang ni. Ingat senang nak boleh masuk dalam sukatan macam ni. Ni orang yang hebat yang mengkaji Al-Quran. Lari berapa? Lari dua perkataan ni pun. Bermaksud kedua-dua orang ni yang mengkaji Al-Quran ni adalah orang yang hebat. Bukan mereka duduk sekali. Bukan duduk sekali. Okey, hang kira, aku kira. Okey, jadi kita bincang tengok macam mana kan. Hang boleh berapa? Ni hang kira satu perkataan. Tak. Mereka asing. Ni aku duduk tempat lain. Fadlu ni duduk tempat lain. Imam Abu Bakar duduk tempat lain. Tak sama. Lepas tu, kiraan mereka beza dua perkataan sahaja. Bagi ustaz, orang yang amat-amat hebat. Kita pun tak pernah duk hafal. Duk kaji benda-benda ni. Surah An-Nas contohnya. Ada berapa perkataan? Ada. Kita kira. Tak pernah dikira. Hafal saja. Okey. Slide. Tak habis dah. Berapakah bilangan huruf dalam Al-Quran? Bukan setakat kalimah. Huruf pun dikira. Saya. Berapa huruf? 4. Ana, nahnu. Berapa huruf? Kira. Ana, nahnu. 3, 6. 6 huruf. Ni dalam Al-Quran yang tebal macam ni, dia kira huruf berapa? Satu. Hebat tak Quran? Ada orang yang mengkaji kitab selain pada Quran macam ni. Tu pun tak mau beriman lagi. Malas baca Quran. Ya. Okey. Ada 3 pendapat ulama berkenaan jumlah huruf dalam Al-Quran. Yang pertama, 320,015 huruf. Yang kedua, 321,000. Ni yang kedua, silap pula. Yang ketiga, 340,740. Beza banyak tak? Lari banyak dah kataan. Huruf dalam Al-Quran. Sebab apa beza? Ada cara-cara dia masing-masing lah. Ustaz pun tak erti nak cerita. Ustaz tak ada ilmu lah bab ni. Okey, yang tadi Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain yang tadi dia kata apa? 320,015 huruf sahaja. 320,000. Abdullah bin Jubair dia kata 321,000. Lari 1,000. Ni lari banyak. Salam Abu Muhammad Al-Hamani dia kata 340,740 huruf. Beza dah tu. 320, 321, 340,000. Beza. Ingat Okey, seterusnya yang terakhir ialah berapakah pula bilangan ayat dalam Al-Quran. Bilangan ayat dalam Al-Quran. Mula-mula perkataan, lepas tu huruf. Yang ini dikira pula ayat dalam Al-Quran. Ada 6 pendapat. 6 pendapat. Yang pertama tadi, bilangan kalimah 2. Bilangan huruf ada 3.
bilangan ayat ada 6. Mengikut negeri lah ni. Okey. Yang pertama 6,214 ataupun 6,217. Siapa kata? Ahli madani awal. Siapa ni? Orang-orang ulama Madinah. Ulama Madinah. Yang awal bermaksud pendapat ulama Madinah yang pertama. Pendapat yang awal-awal, pendapat mula depa. 6,214 ataupun 6,217. Tentu mula-mula depa kata, terbahagi depa masih sangsi lagi. Lepas itu ahli Madinah akhir, ulama Madinah, pendapat yang belakang-belakang ni, yang terakhir ni, dia kata 6,214. Sahih dah, confirm 6,214. Tadi dia kata antara 6,214 ataupun 6,217. Lepas tu dia kata yang akhir ni yang confirm 6,214. Seterusnya ahli Mekah, dia kata 6,220 ayat. 6,220. Naik sikit, tambah 6 ayat. Ahli Syam 6,226. 6,226. Lepas tu naik lagi 6,235. Ahli Basrah. Ni Mekah, Syam, Basrah ni nama tempat lah ni. Madinah, Mekah, Syam, Basrah. Ni ulama-ulama di kawasan tu. Ulama Mekah dia kata 6,220. 6,226. Ulama Syam, ulama Basrah 6,235. Dan yang terakhir 6,236. Ulama Kufah 6,236. Jadi kita ni pakai hak mana? Kita pakai hak ni. 6,236 ayat. 6,236 ayat. Kita kira kok tu. Nanti orang tanya, berapa bilangan ayat dalam Al-Quran? Kita sebut 6,236 ayat. 6,666 ayat tu main mana? Tak ada dalam ni. Kita duk dengar, tak tahu. Ustaz pun tak tahu ambil pada mana. Kita nak kata salah pun bukan bidang ustaz. Jadi bidang ustaz yang ni saja. Ustaz terima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pendapat ni sahaja. 6,666. Ustaz tak terima pendapat tu. Tak tahulah mai pada mana. Ustaz tak nak belajar pun. Nak pakai hak tu terpulang pada kamu lah. Tapi ustaz nak ajak kita pakai bilangan ayatnya ialah 6,236 ayat mengikut ahli Kufah. Pendapat yang lain betul tak? Pendapat yang lain pun betul lah, sama macam tadi. Kita dah belajar ni, selagi dia tak kata salah, maka ia adalah betul mengikut ahli masing-masing. Ahli Basrah 6,235. 6,226 ahli Syam. Ikut ahli masing-masing. Tapi kita di Malaysia kita pakai apa? 6,236 ayat mengikut ahli Kufah. Bukan 6,666 ayat. Jadi ikut sukatan KQQ 6,236 ayat. Itu sahaja. Jadi habis dah. Slide ustaz pun dah habis. Jadi sukatan kita dalam ulum Quran pun dah habis. Secara ringkas lah ustaz terang. Jadi kalau kamu belajar ikut yang ni pun dah boleh dah. Kalau nak dapat lagi lebih khusus, lebih jelas, boleh baca sendiri di dalam buku yang telah diedarkan. Ya. Itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada video yang telah ustaz buat ni. InsyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Sekali baik pada Allah SWT. Kelemahan daripada ustaz sendiri.
Kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.